Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum tu saya nak minta tuan-tuan mai belah sini, saya nak bagi muslimat duduk belah situ, depa dah macam sardin kat belakang tu. Tentang SOP ni kita bagi jarak-jarak sikit tak apa. Tuan-tuan yang lelaki-lelaki ni mai duduk belah ni. Saya nak bagi orang belah sini. Siapa rasa dia perempuan duduk belah ni. Itulah. Mai makcik-makcik mai kat depan. Bagi jarak-jarak sikit. Kita time-time kita jaga SOP. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak apa nak, jangan duk marah saya nak. Bukan apa, kesian tengok tu duduk lagi ada yang nak main lagi depan gitu. Begitulah. Ni seronok sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dapat kita sama-sama pada malam ni di Surau Permatang Tinggi C. Salih Muhammad. Sebenarnya Permatang Tinggi C ni tak asing untuk saya sebenarnya. Saya pernah duduk dekat Taman Bertam Indah dulu tahun 97-98 dulu. Zaman waktu tu banjir selalu kat situ kan. Selalu naik ayak kat situ. Anak saya seorang ada sekolah pasti dekat Permatang Tinggi sini. Tahu mana pasti dia tu? Ada tu, belah tu. Itulah anak saya sekolah. Belah ni ke belah tu. Khilaf nampak kat sana. Dan ni. Salih sama pernah sekolah sini dulu Ustaz. Anak dulu tahun 98, 99 dulu, lama dah. Alhamdulillah dapat mai balik kat sini ni. InsyaAllah jumpa orang-orang kat sini. Alhamdulillah. Dan kita berada dalam bulan Rejab. Bila sebut bulan Rejab, dia salah satu daripada bulan haram. Bila bulan haram ni, apa yang Allah perintah pada kita ni untuk banyakkan ibadat. Kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kita nak buat sungguh-sungguh. Ramadan tahun ni kita nak buat paling baik sekali. Terlupa pula saya nak ucap terima kasih kepada pihak Yadim yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Salih Muhammad, kita ucap tahniah dan syabaslah kepada pihak Yadim yang bersungguh-sungguh untuk menyusun program-program, terutamanya Yadim Pulau Pinang. Mudah-mudahan kita doakan supaya Allah permudahkan urusan pihak Yadim untuk terus Salih Muhammad menyusun program-program dakwah sesuai dengan tanggungjawab yang patut dilaksanakan oleh pihak Yadim. Baik, jadi Salih Muhammad, kita masuk Ramadan ni, tahun ni nak buat sungguh-sungguh. Nak buat paling baik sekali, paling best sekali. Salih Muhammad, berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni. Maka, nak masuk dan terus saja nak buat, maka takut lagi kita jadi letih, kita jadi tak larat sebab kita tak biasa. Duk semayang banyak-banyak sampai 20 rakaat, campak 3 dah 23 rakaat. Salih Muhammad.
tarawih campur witir. Selagi nak bangkit pula pukul 3, 4 pagi, nak mayang tahajud pula, mayang sunat taubat, mayang sunat hajat. Sebagainya, nak baca Quran pula punya banyak. Salih ala Muhammad alan. Salih Muhammad. Jadi nak puasa pula siang hari sampai 30 hari nak puasa. Jadi salih ala Muhammad, banyak amalan yang kita nak buat. Jadi kalau tiba-tiba terpa terus nak buat, takut sekali kita letih. Tu yang jadi lagu mana? Tu yang jadi main minggu pertama kita rajin sungguh sampai penuh surau untuk tarawih. Tahun ni tak tahu boleh tarawih tak boleh tarawih ni. Hari ni dia dah 13,000 ke 12,000 ke. Kan. Tu kita risau tu. Jadi salih ala Muhammad, minggu pertama sampai penuh orang tarawih. Minggu kedua dah tinggal sikit, minggu keempat tinggal sikit lah, tinggal sikit je. Salih ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka apa yang jadi? Tuan-tuan, pasal apa jadi macam tu? Pasal kita letih. Pasal apa kita letih? Sebab kita tak biasa. Benda tak biasa sekali dia tak larat lah. Maka tengok macam mana Allah susun kat kita. Allah susun bulan Rejab. Bulan Rejab ni untuk kita mula start gear 1. Kita nak start gear 1 dulu. Salli ala Muhammad. Maka salli ala Muhammad gear 1 dengan maksud kita mula perbanyakkan ibadat kita kepada Allah, dan memang jadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk kita perbanyakkan ibadat. Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini, kata Allah, melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Apa saja yang kita nak buat dalam hidup kita, utamakan ibadat. Ibadat nombor 1. Kita nak pakai, muslimat tuan-tuan, pakaian yang kita pakai ni, pakaian kita ni, mau tak mau mesti mesra ibadat. Kalau masuk waktu tak ada alasan, boleh terus saja pergi semayang. Ini pakaian kita. Muslimat pakai, bukan nak suruh pakai kain telekong aja 24 jam. Salih ala Muhammad. Maklum duk pakai kain telekong tu, tu senang itu ustaz kata ni, tidak Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Tu yang maklum duk pakai kain telekong aja 24 jam, masuk waktu terus semayang. Tak, bukan maksud lagu tu. Bukan syarat sah semayang pakai kain telekong, tapi syarat sah semayang ialah tutup aurat. Kalau nak tahu pakaian kita ni cukup ikut spek ataupun tak ikut spek, dia panggil spesifikasi syariat ataupun tak, tengok. Kalau kita terus pergi semayang, boleh pakai tak pakaian kita tu? Tapi kalau nak pergi semayang sekali, nak kena serlum tanu, nak kena serlum tani, nak kena serlum tani, kena tambah tanu, tambah tani, maksudnya pakaian kita masih belum lagi sempurna ikut syariat. Itu tak masalah Ismail. Orang lelaki mudah sikit, orang lelaki tak apa. Kalau pakai orang lelaki cakap pakai ni, gulung kain pelikat tutup pusat sampai lutut, boleh semayang tak? Okay? Boleh tak? Ada yang tu memang duk pakai pun. Kata boleh jawab kemas. Memang dia pakai lagu tu dah pun. Main masjid pakai kemas. Kopiah lah apa. Baju Melayu bukan main lagi. Sebab tadi nak pakai baju hijau ni, pakai cari kain. Kain pun mesti warna hijau. Pakai baju warna hijau, kain warna kuning. Jadi bendera Kedah. Hijau kuning. Jadi tak elok. Mau nak pakai semak cantik. Pasal apa nak pakai cantik-cantik semak-semak? Pasal nak pergi masjid. Habis kat rumah tak payah pakai semak-semak. Tak payah pakai cantik-cantik. Kan nak menghadap Allah. Jadi tuan-tuan salih ala Muhammad, tuan-tuan tengok lagi satu. Salih ala Muhammad, pakaian kita. Salih ala Muhammad. Tengok apa ni rumah tangga kita. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, siapa dekat sini? Siapa dekat sini yang rumah dia ada paip wuduk khas untuk wuduk? Paip wuduk tu memang untuk wuduk. Jangan tunjuk paip siram pokok bunga. Tu siram pokok bunga. Wuduk tumpang dia. Paip jamban lagi ada tuan-tuan. Buang ayak tu ada paip lagi. Lebih teruk, nak semayang, nak ambil wuduk, tumpang paip jamban. Lepas tu dia tanya, Ustaz, saya duk ambil wuduk dalam jamban ni macam mana? Pasal apa nak kena ambil wuduk dalam jamban? Pasal duk tumpang paip jamban. Apa masalah nak pergi beli belanja takat RM90 nak pergi beli paip satu pasang paip? Pasang pibuh. Sebab tak Allah jadikan kita ni jin dan manusia melainkan untuk ibadat nombor 1. Kalau rumah kita tak ada paip wuduk lagi, teruklah agak. Teruklah rumah kita tak ada paip wuduk. Saya nak singgah tumpang mayang memaklum Ustaz, boleh tak? Boleh Ustaz, boleh Ustaz, sila Ustaz. Saya nak ambil wuduk kat mana lah? Tu. Yang tu paip siram pokok bunga. Yang ni Ustaz ni, yang ni paip mesin basuh. Yang ni Ustaz, yang ni paip mandi. Yang ni Ustaz ni, yang ni paip berak.
Mana pek wuduk? Tumpang semua. Teruk kita no. Faham tak faham? Jadi saya nak tanya lagi. Rumah siapa ada pek wuduk? Jangan kat tangan saya. Alhamdulillah ada. Nak saya. Maksudnya kita nak kata letak kita ni sebagai urusan untuk ibadat kita tak jadi lagi. Dalam bab wuduk kita tak selesai lagi. Orang tuan tengok rumah orang tua orang dulu-dulu. Rumah orang dulu-dulu dia panggil rumah mesra ibadat. Rumah orang tua kita dulu. Tuan-tuan duduk matang tinggi sini ada lagi rumah lama. Rumah kayu-kayu. Kenal saya mak. Tuan tengok. Nombor satu sekali, rumah-rumah lama ni, alignment rumah tu mesti menghadap kiblat siap dah. Kadang-kadang jalan kot ni, tapi rumah sengit kot tu. Pasal apa? Jalan kot tu. Rumah kot ni pasal kiblat kot tu. Dia kira ambil kot tu. Lepas tu tentang perasaan dia. Jamban mesti tak duduk dalam rumah. Jamban duduk di luar. Sebab dia tak mau benda yang berkait dengan najis itu bersambung dengan rumah tempat dia nak semayang. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu, jamban, bilik mandi dengan bilik jangan jamban asing. Pasal tak ni segi Nabi wuduk, tak ni tempat buayang. Tak mau bagi campur, tak mau dia pening-pening. Sampai macam tu keadaan. Kita dah tak ambil berat dah babat macam tu. Dan Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Dan Allah sebut dalam Quran. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18 Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman. Ni kalau kita berasa kita termasuk dalam orang beriman ni. Kalau Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman, lepas tu mesti ada ayat perintah. Lepas tu mesti ada ayat perintah. Dan siapa yang berasa dia dipanggil mesti dia nak menyahut jawab ni. Mesti dia nak menyahut panggilan Allah ni. Wahai orang-orang beriman. Kita rasa macam kita orang beriman tak? Kalau kita rasa macam kita orang beriman, kita nak sambut ni. Apa Allah nak beritahu kat kita? Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apakah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Perhatikan hendaklah tiap-tiap diri melihat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam memerhatikan apa yang telah dia sediakan untuk hari esok. Perhati tengok, sedia apa untuk hari esok? Bukan esok. Hari ni hari Selasa, bukan esok Rabu. Esok ni maksud hari akhirat. Kita buat persiapan apa? Apa persediaan kita untuk pi hari akhirat ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, takat mana? Kita boleh hidup tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 60-70 tahun. 80 tahun bahkan. Bahkan 100 tahun pun boleh hidup. Tapi nak banding dengan kubur pun tak lepas. Sahabat Nabi yang wafat zaman Nabi SAW dulu, dah duduk di alam barzah 1500 tahun dah sampai hari ini. Dan mereka hidup di alam barzah. Sama ada mereka dapat nikmat ataupun mereka dapat azab daripada orang-orang yang kufur. Yang hidup pada zaman Nabi SAW dulu ni. Ada di kalangan kita yang dah masuk dalam kubur ni tuan-tuan sekalian. Yang dekat tempat kita ni, dah mungkin 100 tahun dah. Padahal waktu dia hidup dulu takat 30 tahun aja. Maksudnya, usia dia hidup dalam kubur tu jauh lebih panjang lagi daripada dia hidup dekat dunia ni. Bangkit di padang mahsyar, dia akan berdiri di tempat yang sama dalam sebuah riwayat. 70 tahun. 70 tahun duduk berdiri di tempat yang sama, tak berganjak, tak pergi mana-mana. Sampai teriak keluar ayat mata darah, kata Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa duduk berdiri tahun tu? Sebab duduk menunggu saat ini. Sebab perbicaraan selepas daripada tu. Dia berdiri tempat yang sama saja. Sallallahu alaihi wasallam berdiri itu saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad lebih daripada usia waktu hidup dia dekat hidup dunia dulu ni. Jadi kalau tempoh satu hari 24 jam yang Allah bagi kat kita ni, sallallahu alaihi wasallam, nak banding dengan usia kita ke akhirat yang entah berapa ribu tahun tu. Berapa ribu tahun tu? Tahu akhirat ni dia panggil infinity, dia tak ada tarikh. Dia tak ada. Sebab tu dekat akhirat dia tak panggil hari dan malam akhirat. Akhirat dia sebut satu je, yaum saja. Yaumul akhirah saja. Hari saja. Pasal apa? Pasal dia tak sama dengan dunia dah. Tempoh hari itu terlalu panjang.
sallallahu alaihi wasallam. Sehari nilai akhirat 1000 tahun nilai dunia. Pasal apa? Yang lama sangat. Pasal duduk kat sana tak ada tarikh tutup. Hidup sampai bila-bila. Kalau nikmat sampai bila-bila. Kalau azab sampai bila-bila. Kalau dia hidup kat dunia ni dalam keadaan dia miskin, semiskin-miskinnya. Pipi ke akhirat dia kaya. Kaya ke akhirat, kaya sampai bila-bila. Kalau dia miskin kat dunia 60-70 je. Kaya ke akhirat sampai bila-bila. Tapi kalau 60 tahun, 70 tahun dia kaya sekaya-kayanya. Tapi pi kat akhirat dia miskin. Miskin sana, miskin sampai bila-bila. Faham tak ni? Macam tak perhati yang nampak muka. Betul tak tuan? Habis tu, kalau macam ni punya keadaan. Saya nak bagi lebih dalam contoh lah. Tuan nak duduk dekat satu tempat tu. Nak duduk kat Alostak kata... Alostak mana? Kalau nak duduk kat Alostak, tuan-tuan kata 10 tahun. Nak duduk dekat Ipoh kata 2 minggu. Kata, tuan nak kena pergi transfer, pergi duduk Alostak 10 tahun. Lepas tu, sebelum pergi Alostak 10 tahun tu, kena pergi transfer, pindah sat, pergi duduk dekat, dekat Ipoh seminggu. Seminggu atau 2 minggu. Agak-agak tak mana kita nak pindah barang, nak beli rumah, kita nak pindah anak sekolah. Ipoh ke Alostak? Alostak lah. Tapi kalau dekat Ipoh tu pindah rumah dekat situ, pindah anak, pergi sekolah, pergi dekat situ, apa semua, kereta pindah mai dekat situ, beli rumah dekat situ. Cerdik tak kawan ni? Faham ke tak faham kat dalam situ? Tak cerdik lah. Tapi itulah yang kita duk buat. Kita duduk dekat dunia ni bukan mana pun. Dekat akhirat sampai bila-bila. Patutnya peruntukan kita sehari tu untuk akhirat banyak ke untuk dunia banyak? Akhiratlah banyak. Pasal kat sana kita duduk lama. Tapi tuan-tuan fikir daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Berapa banyak peruntukan kita bagi ke akhirat banding dengan dunia ni? Cuba fikir. Bangkit tadi kelang-kelang kabut dah masuk waktu subuh. Nah, saya semua. Lepas tu, pergi semayang 2 rakaat tahajud tak sempat, 2 rakaat sebelum main subuh tak sempat, pergi main subuh. Dia boleh main subuh di masjid tu besar rahmat dah dia kata. So lagi bagi salam kelang kabut stop motor pasal apa nak pergi kerja, subuh masuk lambat. Sampai kerja buat kerja tu kerja. Sampai apa? Sampai sekali motor zuhur. 2 rakaat belum yang zuhur tak sempat buat. Main zuhur, kelang kabut zuhur pun hujung sangat dah main. Ujung sangat dah. Itu pun Allahu Akbar. Iftitah tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy bangkit pergi pula. Pergi buat kerja urusan dunia dia. Sekali tunggu pula asar pula. Dia cukup bayar 5 waktu. Campur pergi 5 kali 5 jadi berapa? Teruk matematik nak bagi. 5 kali 5 25 minit saja dia peruntuk sehari. Untuk ibadat dia daripada 24 jam yang dia ada. Yang kata nak buat pergi akhirat tu. Yang kata Alostak dengan Ipoh dia ni. Nampak tak? Daripada 24 jam tu, 25 minit je. Nak buat bekal yang tempat duduk sampai bila-bila tu. Adil tak kita lagu ni? Dah. Tapi itulah kita. Itulah kita. Tu tak kira lagi. Kalau kita nilai Allah terima tak terima yang kita buat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangkit 2 rakaat tahajud, bangkitlah pagi-pagi. Saya duk pesan lah, bangkit mayang tahajud. Tuan-tuan yang duk ada ni, usahalah untuk bangkit mayang tahajud. Saya tak minta teruk-teruk lah, tak minta banyak-banyak. Saya pun tak larat nak minta banyak-banyak. Bukan tak larat, takut saya pun tak larat nak buat. Nak suruh tuan-tuan bangkit 2 rakaat tahajud, sekali buat pula 2 rakaat taubat, lepas tu pula 2 rakaat hajat, sekali pula tutup dengan witir sampai 7 rakaat kan macam mana Nabi SAW buat. Oh, kita tak mampu lah buat begitu. Kalau buat sekali, pakai esok tak bangkit dah. Habis tu nak buat macam mana? Saya nak minta satu je tuan-tuan, 2 rakaat. Kok tak biasa lagi nak minta 2 rakaat. Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nasu qibalahu wa qila qad qidama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan
Faji'tu fin nas li'anzur falamma tabayyanat wajhuhu araftu anna wajhu laysa biwajhi kadzdzab. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallam bihi an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bis salam atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah bin Salam radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, ramai orang sambut Nabi SAW. Bila Nabi SAW sampai Madinah, ramai orang sambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu syair menyambut kedatangan Nabi SAW waktu sampai ke Madinah. Dan kita selalu nyanyi kan? Itulah syair dia. Syair dia, Salih Muhammad. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Lepas tu, ramai orang berkapi sambut Nabi SAW, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Lalu dikatakan, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Bukan seronok sambut. Oh, Salih alaihi wasallam. Dia pada masuk Islam dah. Seorang sahabat Nabi SAW nama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi SAW hantar anak muda ni daripada Mekah pergi Madinah, dakwah dekat orang Madinah, bersama dengan Abdullah bin Nakhtum, pergi dakwah dan akhirnya ramai orang masuk Islam. Bila dengar Nabi SAW nak mai, dia semua pekat duduk tunggu, nampak Nabi masuk je. Nabi dah mai dah, semua pekat sambut. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku menghampiri orang ramai yang sedang berkumpul untuk melihat, kata Abdullah bin Salam. Tengok, duk jungai-jungai daripada jauh, tengok Salih Ahmad. Kemudian ketika aku nampak wajah baginda, aku tahu sesungguhnya wajah baginda bukanlah wajah seorang yang penipu, dia kata. Tengok wajah Nabi, kita ni bukan orang jenis penipunya ni. Kita boleh tengok muka orang kadang-kadang kan. Tengok muka dia ni, muka tak boleh pakai ni. Kan? Tengok muka, ni muka ni orang baik ni. Kita boleh perasan. Tambah muka Nabi SAW. Dengan muka yang bercahaya, dengan wajah yang berseri-seri. Tengok, ni bukan wajah penipu ni, kata Abdullah bin Salam. Lalu, pertama kali yang aku dengar Nabi SAW ucapkan, ialah ucapan baginda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, afshus salam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, afshus salam, sebarkanlah salam. Sallallahu Muhammad, tidak masuk syurga seorang itu melainkan teguh imannya. Tidak teguh iman seorang itu melainkan dia berkasih sayang. Dan mau tak aku ajarkan kabar kepada kamu bagaimanakah kamu berkasih sayang? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Nak masuk syurga, sebarkan salam. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik. Ayyul islami khairun. Orang Islam yang macam manakah yang paling baik sekali? Kata Nabi SAW, orang Islam yang paling baik sekali ialah orang yang menyebarkan salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Dia kena belajar buat. Bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Kita bagi salam, Nabi kata akhir zaman orang akan bagi salam dekat orang yang dia kenal saja. Orang yang tak kenal tak bagi salam. Betul tak? Betul tak ni? Jumpa orang kenal bagi salam. Jumpa orang tak kenal bagi salam tak? Selisih ikut market. Pergi market mana? Bagi salam kat dia. Oh, kemas orang sini bagi salam. Patut tadi bukan bagi salam banyak jalan tu. Assalamualaikum. Kadarlah kita memang nak bagi salam. Kalau kita bagi salam kat orang sana, selisih saya, Assalamualaikum. Lagi dia berhenti tau, dia tarik handbrake tu. Boleh tengok kita. Dia tengok atas bawah. Kenal kah? Kita kata dah tak kenal ya. Orang buat rajin dia kata gitu. Tuan-tuan, Nabi tu bagi salam saya Islam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah SWT, kita lagi kenal lagi tak bagi salam. Lagi kenal lagi tak bagi salam. Oi, mana tu? Tu lagi tak. Nabi SAW,
pesan dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Anas bin Malik radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam, bila balik bertemu dengan keluarga bagi salam. Balik bertemu dengan keluarga bagi salam, maka Allah akan memberkati kamu dan memberkati keluargamu. Ini bisa. Sagi makcik-makcik balik sagi sallallahu alaihi Muhammad, suami ada yang main suami isteri kan? Ada. Main suami. Sagi siapa tunggu kat motor? Suami tunggu kat motor ke isteri tunggu motor tu? Suami lah tunggu kat motor, isteri main sunat lagi, kan? Betul tak? Mengaku. Bodoh kat sokor kalau. Lagi suami tunggu kat motor, isteri kelak. Masuk-masuk, bagi salam kat suami. Assalamualaikum bang. Suami jawab salam. Waalaikumsalam berkata. So, bagi salam kat suami isteri. Nah, Ustaz Muhammad. Tentu batang jumpa sokok aja kerja tu. Bukan nak main sunat, zakah bini lelaki dia. Itu balik-balik rumah, sampai rumah jumpa anak bagi salam. Sampai ke rumah Ustaz Muhammad. Tengok anak nak keluar nak betul. Ada benar tu. Siapa pergi salam dulu? Assalamualaikum warahmatullahi. Anak pun hari tu rebah motor dia. Pasal apa? Tak pernah dia buat begitu. Ni orang tuan ni buat biar anak mati dah. Kan? Dan bagi salam. Ahli keluarga lagi nak bagi salam. Kita lagi keluarga, lagi rapat, lagi tak bagi salam. Cara nak masuk syurga, sebarkan salam, kata Nabi SAW. Maka dia akan membuahkan kasih sayang. Membuah kasih sayang, bukti kuatnya iman. Kuatnya iman, insyaAllah akan masuk syurga Allah SWT. Kemudian Nabi SAW pesan yang kedua, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am. Bagi makan. Bagi makan. Jamu orang makan. Jamu orang makan ni tuan-tuan, dia salah satu daripada amalan orang Islam yang baik. Rajin bagi makan. Pagi-pagi balik daripada masjid, singgah kat kedai Salih. Tu kedai yang dekat tu duk jual lagi TO 2 Kupang. Tak naik harga dah ni. Kan beli. Singgah kat situ tengok ada orang pekat-pekat duk minum, duk makan apa semua. Sebab pergi kat kedai, pergi kat kaunter tu lagi abang dia. Tu nampak meja Pak Haji tu, semua tu. Yang tu saya bayar RM1. RM1 telefon daripada Johor ke. Berapa ringgit bang? RM50. Oi, mahalnya pasal apa? Dia buka balik rumah. Dah cancel, tukar menjalin pula. Kan? Itu bayar. Lepas tu duk abang dia, senyap je. Start motor pula. Sagi tuan-tuan, dia pergi bayar. Berapa ringgit semua ni? Tak apa, ada orang bayar lah. Yang doa apa? Siapa? Dia pun angkat tangan doa. Ya Allah, Engkau murahkan rezeki dia Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan? Pagi-pagi belanja orang makan. Jangan duduk tinggal nombor. Siapa belanja siapa? Saya tadi. Tu Pak Long tu. Nombor rumah, nombor 3. Nombor IC dia, 87. Apa semua. Abang Amor dengan nombor IC dia tak payahlah. Senyap-senyap aja bayar. Gembira hati. Bagi orang makan, kita biasa. It'amut ta'am. Kemudian yang ketiga Nabi SAW kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasilul arham. Apa dia maksud dia? Menyambung silaturahim. Sambung silaturahim. Silaturahim ni bukan orang yang kita tak kenal. Sambung silaturahim ni ialah orang yang kita kenal. Menyambung silaturahim ini ialah menyambung kembali hubungan salih asmat yang telah terputus. Maksud dah kenal dah. Kalau tak kenal lagi, dia tak panggil silaturahim yang tu. Adik-beradik apa semua, bila bapa meninggal, anak pergi cari adik-beradik tu. Kita bila meninggal tuan-tuan sekalian habis, tak ada lah, sepupu tak kenal dah. Nabi suruh sambung silaturahim. Yang berikutnya salih asmat, Nabi SAW kata apa? Yang ni lapat dia. Nabi kata salih asmat, wasallu bil lail wan nasu niyamun. Solatlah, kata Nabi SAW, pada malam hari, pada ketika manusia sedang tidur. Waktu orang duduk tidur lagi, bangkit sembahyang. Maka kata Nabi SAW apa ni? Salih Muhammad. Akhirnya dapat apa ni? Tadkhulul jannah bisalam. Dia akan masuk ke syurga. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Salih ala Muhammad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Al-Hakim, Salih ala Muhammad, dan Imam Tirmizi dan Al-Hakim telah mensahihkannya. Baik tuan-tuan, tengok saya nak cerita, saya nak kongsi kat tuan-tuan macam mana cara
para sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang soleh qiyamul lail. Ni confirm kita tak boleh nak buat. Tapi nak jadi macam, dia panggil apa? Ustaz Jimat, macam motivasi kat kita. Kita nak buat macam mereka, kita tak mampulah. Tapi paling tidak, dapat 2 rakaat pun tak apa dah. Sa'id bin Musayyib, seorang penghulu tabi'in. Tabi'in ni apa? Tabi'in ni, solat Jumat. Okey, kalau orang yang pernah jumpa Nabi, dia panggil sahabat. Orang yang pernah jumpa sahabat, tapi tak pernah berjumpa Nabi, dia panggil tabi'in. Orang yang pernah berjumpa tabi'in, tapi tak pernah berjumpa sahabat, apatah lagi Nabi SAW, dia panggil tabi'in. Dia ni tabi'in. Maksud dia pernah berjumpa sahabat Nabi, tapi tak sempat berjumpa Nabi SAW. Dia ni, tengoklah, mendirikan solat subuh selama 50 tahun dengan wuduk solat Isyak. Dia sembahyang subuh, wuduk dia mana ni? Wuduk dia yang dia ambil sembahyang Isyak malam ni. Maksud dia apa? Dia tak tidur pada malam hari tu. Buat apa? Bukan tengok Netflix. Bukan tengok Facebook. Dia tak tidur sebab beribadat pada Allah. Wuduk dia jaga sampai subuh. Saya Muhammad. Dan selalu puasa. Puasa ni, orang puasa ni dia punya makam dia hebat kan. Tambak puasa memang geng belah ni memang kalah awal, balik awal ya, boleh kat geng ni. Geng muslimat memang rajin puasa. Betul tak muslimat? Ngaku nampak. Betul tak orang lelaki? Pun mengaku juga. Dia mengaku, dia betul ya. Jujur. Sungguh lah. Geng-geng muslimat, ada ni muslimat yang puasa 3 bulan turut-turut, betul tak ni? Tak? Oh, tak mengaku. Tak mengaku. Ada macam-macam kat madrasah saya yang puasa 3 bulan turut-turut. Rejab, Syakban, Ramadan. Boleh kau Ustaz puasa 3 bulan turut-turut? Puasa lah nak puasa. Bulan Rejab, bulan haram, antara amalan sunat yang disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan kita lakukan dalam bulan-bulan haram, bukan setakat Rejab, bulan haram yang 4 tu, ialah berpuasa. Berpuasa lah. Selagi tidak ada larangan untuk berpuasa sepanjang hari. Yang kedua, bulan Syakban. Bulan Syakban memang Nabi SAW rajin puasa bulan Syakban. Sehingga para sahabat kata apa? Seolah-olah kami tak nampak Nabi buka. Macam Nabi puasa je tiap hari. Bulan Syakban, bulan Ramadan tak usah cerita lah. Rajin puasa 3 bulan betul-betul. Kalau mampu buat lah. 3 bulan apa? 3 hari pun lupa macam apa. Macam ni orang teruknya. Isteri dia kata, apa bang esok kita puasa bang? InsyaAllah. InsyaAllah pun macam nak qalu inna lillah. Lagi pakai zuhur lagi. Isteri dia kejut. Itulah abang ni ingat itulah hari ni dah mesyuarat dah macam-macam dia punya kilat. Aduh subhanallah, sebab ada orang lelaki-lelaki lagu itulah. Tapi ada orang yang mampu untuk puasa. Orang yang ada kekuatan untuk berpuasa ni tuan-tuan tahu dia dapat apa? Punya hebat puasa ni sampai Allah bagi satu. Inna salli ala Muhammad babun fil jannah. Ada satu pintu dalam syurga, salli ala Muhammad, ismuhu Rayyan. Nama pintu ni Ar-Rayyan. Ada satu pintu fil jannah kata Nabi SAW, dalam syurga. Yang pintu ni nama dia Ar-Rayyan. Pintu ni bukan pintu semata pintu syurga, tapi pintu dalam syurga. Sehingga ulama yang mentafsirkan hadis itu menyebutkan bahawa seolahnya Nabi nak menggambarkan kepada kita, orang yang rajin berpuasa ni dia dapat 2 kenikmatan. Dia dapat kenikmatan dalam syurga dah, dan dia dapat kenikmatan untuk masuk satu pintu lagi dalam syurga yang nama dia Ar-Rayyan. Yang pintu ni hanya akan dibuka kepada orang yang berpuasa saja. Aina shaimun? Mana orang puasa? Orang yang rajin puasa pun bangkit. Lalu disuruh masuk dalam pintu tu dan ditutup dan tak dibuka dah kepada siapa-siapa selepas daripada tu. Kita jauh lah. Emang kena tinggal makan asap jauh lah. Salih Jamat rajin puasa. Aduh, rajin puasa. Isnin Khamis. 3 hari
13, 14, 15 hari putih dia puasa, sebut je hari sunat apa dia puasa, rajin puasa. Salih alaihi wasallam, orang ni dapat keistimewaan. Dan Syekh ni, Sa'id bin Musayyib ni, dia di kalangan orang yang rajin puasa. Ada seorang Salih alaihi wasallam, seorang soleh duduk dekat Kedah. Dia puasa setiap hari. 5 hari dia tak puasa setahun. 5 hari ni hari yang tak boleh puasa. Hari Raya Aidil Fitri, Raya Aidil Adha, dan 3 hari Tasyrik. Selesai Muhammad. Yang kedua, seorang hamba yang soleh, Abdul Aziz bin Abi Rawad. Dia ni seorang faqih dan muhaddis serta tenaga pengajar di Masjidil Haram. Dia menghamparkan tilam untuk tidur pada waktu malam. Cerita dia. Dia hampak tilam nak tidur. Kemudian dia letak tangannya atas katil. Dia tak tidur lagi. Dia letak tangan di atas tilam tadi ni, atas katil tu. Kemudian dia pegang tilam tu. Dia kata, aduh, lembutnya engkau tilam. Akan tetapi tilam di syurga lebih lembut daripada kamu. Kemudian dia bangun untuk mendirikan solat. Sebab dia nak cari tilam syurga, dia tak mau tilam yang lembut. Yang ni pun kita balik awal. Tak payah tilam lembut. Atas lantai pun jadi. Tak payah atas lantai. Sambil duduk pun tidur tengok. Kadang-kadang siap bunyi. Saya khutbah ni. Khutbah. Saya jenis khutbah, saya tak baca teks. Saya khutbah. Baru feel, dia rasa. Kadang-kadang ada yang bagi teks. Ustaz suruh baca teks, Ustaz. Baca teks. Saya baca lagi, saya syarah-syarah dulu saya. Tak mau bagi orang mengantuk. Bukan senang. Tengah-tengah hari. Kau orang baru lepas makan. Tengah hari. Memang mengantuk nak kata lagu mana. Kalau saya duduk dengar pun saya mengantuk. Pedor cik mata lah. Ada orang dia memang niat nak tidur lah. Orang masuk masjid baca doa masuk masjid, dia masuk masjid dia baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim ya wa'amud. Dia mengeruh punya kuat tuan depan saya. Kita dengan rakam semua ni. Dia kata masuk dalam mikrofon ni. Lena, ada orang dapat nikmat dia mudah lena. Tak kepala lena. Tu pun nikmat juga tu lah. Itu ada seorang jumpa ustaz saya, dia kata ustaz dia tak boleh lena, ustaz dia jenis tak boleh lena, insomnia kata. Kata, dia pakcik, dia. Tapi satu pakcik, saya duk perasan pakcik kalau dalam kuliah saya selalu lena. Dia kata ustaz dalam kuliah je boleh lena, ustaz rumah tadi. Dia menyakit ke apa kaya. Tuan-tuan semua. Muammar berkata, Sulaiman At-Tamimi solat di sebelahku. Sulaiman At-Tamimi, Muammar ni cerita. Sulaiman At-Tamimi semayang di sebelahku pada bahagian terakhir solat Isyak. Sallallahu alaihi wasallam. Dia semayang tepi aku pada bahagian terakhir solat Isyak. Maksud dah ujung Isyak. Kita ni sunat untuk kita lewatkan solat Isyak lah. Solat Isyak. Nabi SAW ada beberapa ketika Nabi SAW sengaja melewatkan waktu Isyak. Menunjukkan akan keharusan untuk melewatkan waktu Isyak dengan diisi dengan ibadat. Ada juga Nabi SAW sembahyang di awal. Ada pernah ketika para sahabat duduk tunggu dengan muslimat, dengan anak kecil, mau pekat-pekat telena dekat masjid. Kemudian baru Nabi SAW main tu. Yang ni Sulaiman At-Tamimi ni cerita, Muammar cerita Sulaiman ni sembahyang di bahagian terakhir solat Isyak. Aku dengar dia baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa tu? Surah Al-Mulk. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada ayat falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maksud dia, kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan secara dekat, maka muramlah muka orang-orang kafir itu. Tengok azab muka orang kafir dia dah jadi macam muka takut muka. Bila dia sampai tang tu, dia ulang baca ayat tersebut. Depa ni semayang ni. Dia semayang tepi kawan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia ulang. Yang jemaah pekat balik lah. Ni maksudnya semayang lepas mayat Isyak tu.
Daripada mayang isyak jemaah dah. Habis mayang isyak, pakat mayang sunat lah. Dia duduk sembahyang tepi. Muammar ni sembahyang lah tepi Said Simad Sulaiman At-Tamimi ni. Waktu dah sembahyang, dia dengar dia ni. Lepas baca Fatihah, dia baca surah. Surah dia baca tu surah Al-Mulk. Sampai tak ayat ni, dia ulang lagi. Falamma ra'au zulfatan siyat wujuhul ladina kafaru. Falamma ra'au zulfatan, ulang. Sampai jemaah-jemaah pun buka balik. Surah. Tinggal dia tuan-tuan. Akhirnya semua orang balik. Tinggal dia seorang. Kata Muammar, aku pun balik. Waktu aku pi semula ke masjid untuk azan subuh, Sulaiman At-Tamimi masih lagi berada di tempatnya seperti ketika aku meninggalkannya pada malam tadi. Dia, subhanallah, sampai macam tu. Kita kalau tunggu semayang macam tu, tuan-tuan sekalian, tahu tak apa jadi? Saya cuma Tok Siok cakap pinggang tepi pun. Ambil buat rajin pula nak mayang balik rumah. Orang lapang nak kunci pintu ni. Sebab masjid tak tutup. Kita kalau tak tutup lagu tu, aircon hilang, kipas hilang, apa hilang, mikrofon hilang. Ada kunci, aman tu tak hilang. Orang main sembahyang, nak sembahyang pilih waktu mana di rumah Allah, sentiasa terbuka orang nak main. Nak qiyamul lail main, nak tidur, nak beribadat main, nak buat apa main, dah baca Quran main. Dia boleh, bukan nak cerita dia betul, nak cerita apa Tok Siap cakap pinggang tu. Nak cerita dia boleh duduk semayang tu tuan-tuan sekalian, subhanallah, salat Muhammad. Dan dia ulang. Pasal apa dia ulang? Sebab dia faham. Dan betapa dia takut dengan ayat tersebut. Salat Muhammad, tuan-tuan. Dan dia boleh berdiri sampai orang dah habis pekat balik. Dia nak main azan subuh. Tengok kawan tu duduk berdiri tu lagi. La haula wala quwwata illa billah. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal nikmat qiyamul lail tu dia rasa. Lagi, nak dengar lagi kisah dia? Dengar lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambung lagi, Muammar kata apa? Ketika itu dia masih berdiri dan mengulang-ulang bacaan ayat yang tak lebih daripada ayat yang kita baca. Falamma ra'u zulfan siyat wujuhul ladina kafaru. Allahumma salli ala sayyidina. Kisah keempat, isteri Masruq bin Al-Ajda'. Siapa dia ni? Dia ulama daripada kalangan tabi'in. Pernah berguru dengan Sayyidina Ali, pernah berguru dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Mas'ud. Dilahirkan pada tahun 1 Hijrah dan meninggal pada 63 Hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad, dia tabi'in. Dia lahir 1 Hijrah, Nabi SAW di Madinah tapi tak berjumpa. Maka dia tak jadi title sahabat, dia lekat kat tabi'innya. Isteri dia, Masruq Al-Ajda' ni, isteri dia cerita, demi Allah, tidaklah Masruq bangun malam daripada malam-malam yang ada. Melainkan betisnya akan bengkak sebab terlalu lamanya berdiri. Berdiri tu terlalu lama sampai betis jadi bengkak. Berapa lama tuan-tuan nak berdiri sampai betis dia bengkak ni? Lama tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia boleh khatamkan 30 juzuk Quran dalam satu sunat witir. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu khatam 30 juzuk Quran dalam satu solat witir. Kalau 30 juzuk Quran nak baca, berapa jam kan? Habis 30 juzuk. Siapa biasa baca straight? Sampai habis. Berapa jam? 7-8 jam. Habis sembahyang isyak, katalah pukul 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 sampai subuh. Pukul 10, mayang witir sampai subuh. Habis 30 juzuk Quran. Mau tak bengkak kaki? Saya semat. Tapi tak rasa bengkak tu. Sebab sedapnya Quran tu. Saya semat. Subhanallah. Saya semat. Tengok kata isteri Masruq. Jika dia berdiri lama dan terasa penat, dia akan berkumulai dengan cara duduk.
dia tidak akan pernah meninggalkan sembahyangnya. Apabila dia selesai menunaikan sembahyang, dia akan pergi ke tempat tidurnya seperti seekor unta pergi ke kandangnya. Macam mana kan? Meleret. Berdiri tu lama, nak pi tidur tu, meleret. Pasal apa? Lamanya berdiri. Subhanallah. Lagi As-Sari As-Saqti. Salih ala Syamad. Salih Syamad. Dia ni Salih ala Syamad Muhammad murid kepada Ma'ruf Al-Karqi. Siapa yang ada Salih ala Syamad Muhammad wirid Rabbani yang ambil daripada saya, kita dalam jalur Salih Syamad sanad wirid tu ada jumpa dengan ni. Salih ala Syamad Muhammad. Ma'ruf Al-Karqi. Tokoh ilmuwan dan sufi yang terkenal pada zamannya, meninggal pada tahun 251. As-Sari As-Saqti ni. Jika waktu malam datang, dia akan bangun untuk solat sehingga mendorongnya untuk menangis pada malam pertama. Kemudian dia menangis lagi. Dan dia menangis lagi. Dan apabila dia letih, dia makin kuat menangisnya. Pembantu kepada seorang hamba yang soleh, Ali bin Bakar Kidar, menghamparkan tilam kepadanya. Ini kisah lain pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Ali merasakan tilam tu dengan tangannya dan berkata, demi Allah engkau sangat lembut. Demi Allah engkau sangat sejuk. Demi Allah engkau tidak akan dapat menghilangkan malam-malamku. Kemudian dia bangun dan solat sampai ke subuh. Seorang hamba yang soleh, Abdul Wahid bin Yazid, berkata pada keluarganya pada setiap malam, wahai penghuni rumah, berjaga-jagalah, yakni daripada tidur kamu. Bukankah ini, yakni dunia, hanya negeri untuk tidur? Masa untuk kamu dimakan oleh ulat telah pun dekat. Yakni nak mati dah. Seorang wanita menziarahi isteri kepada Al-Auza'i. Dia melihat kesan basah di tempat solat Al-Auza'i. Ini ada kain sejadah tu. Tempat itulah Al-Auza'i duduk bangkit semayang malam-malam. Ada sejadah. Kita ni, Muslimat, di rumah kita kena ada satu tempat khusus semayang. Nabi SAW lalu dekat rumah seorang sahabat. Kemudian, sahabat Nabi tanya sahabat tu, Rasulullah Maisat tolong semayang kan? Semayang sat dalam rumah saya nak jadikan tempat tu musalla. Tempat semayang dalam rumah. Lalu Ustaz Iman dia berkata, tang mana? Tu kat situ. Lalu dia pun solat kat situ. Dan tempat tu dia jadikan musalla dalam rumah dia. Ada tak muslimat tempat semayang sendiri di rumah? Orang lelaki-lelaki, dia Sallallahu Alaihi Muhammad kena semayang dekat masjid. Orang perempuan, afdal semayang di rumah. Ada satu bahagian dalam rumah dia tempat untuk dia semayang. Ada tertukar sebab tu tempat dia. So tempat tu makcik, kakak, Sallallahu Muhammad, ada sejadah. Tepi tu tak Quran untuk kita baca. Tang tu letak tasbih tu. Tang tu letak gantung tempat kita sangkut kain telekung kita yang sangat mahal tu. Mahal tak yang duduk di rumah? Saya tanya ikhlas jawab. Mahal yang main masjid kan mahal yang duduk di rumah? Nak main Ramadan ni beliau tuan-tuan Siti Khadijah 260. Tombol mahal lah. Rinda-rinda lagi apa semua tu. Kan? Saya kata, mahal ni mesti khusyuk kalau pakai mayang ni. Digelak. Kita di rumah, tuan-tuan tahu, tuan-tuan. Laki-laki pun sama. Orang laki-laki, kita lah laki perempuan. Kita kena ada satu tempat semayang yang kita nak peruntukkan untuk qiyamul lail. Pergi beli satu kapet tu, tapi jangan lagi corak-corak banyak sangat, dihilang khusyuk. Saya semua kan. Lagi dia pun dengan pokok kurma lah, dengan pokok, dengan masjid, dengan apa, dengan menara jam, dengan Kaabah. Dia semayang tu. Bila lah nak dapat pergi umrah. Lepas tu nak boleh pergi, tak boleh pergi pula. Ni pokok kurma ke pokok nyok? Lepas ni tak pergi nak buat. Lepas tu dia kira belakang. Tu yang nampak lah, ni muka kepala syaitan lah. Macam-macam dia nampak tu. Lepas tu ambil gambar. Tengok ni, aku beli sejadah nampak kepala syaitan. Bila hang nampak ni, waktu semayang, memang syaitan duk kacau hang tu. Tu yang nampak kepala dia.
Cari kapet yang tak kacau kita tu, putih gitu kan. Tak tu. Tahu tak seorang abid ni, dia buat apa? Dia membeli jubah yang paling mahal. Jubah yang paling mahal yang dia gantung kat rumah dia untuk dia qiyamul lail. Yang ni siapa pun tak tengok dan dia tak boleh nak sombong dengan siapa pun. Muslimat mai pakai cantik-cantik, pakai kain telekung paling cantik sekali yang kita ada tu, mai ke masjid tu untuk apa? Jawab mai. Untuk apa? Untuk kepuasan diri sendiri. Seimbang. Jadi kawan dia mai, ambilkan telekung. Beli mana ni? Tu dia renda-renda tu dia. Berat 3 kilo renda ni. Cantik ya. Dia kembang-kembang mai anak bagi. Dia kata. Esok dia pakai siapa pula nak tengok kan telekung aku ni. Kacau orang. Tahu kacau orang? Yang belakang tu main sembahyang tu. Allahu Akbar. Ya Allah. Kata telekung tu sembahyang. Dia khusyuk. Kacau habis satu jemaah. Pakai lawa-lawa nak. Pakai cantik renda comel kan. Tu sorang-sorang kat rumah. Siapa pun tak tengok. Tu baru ikhlas. Pakai minyak wangi cantik-cantik. Lelaki-lelaki ni ikat serban ni. Ikat serban. Saya tahu lah nak main masjid tak mau ikat serban. Dia takut orang tolak di imam. Tak apa. Dua-dua mau ikat serban lawa-lawa. Saya cuma tak hambat sejadah. Pakai minyak wangi cantik-cantik. Allahu Akbar. Sembahyang tahajud. Qiyamul lail. Tu best. Nampak kesungguhan kita tu. Nak perelok-perelok dekat luar. Saya orang puji. Bukan masuk kata main masjid pakai lekeh-lekeh. Tak juga. Pakai elok sebab kita nak pergi rumah Allah. Kita nak sembahyang, kita nak buat ibadat, pakai cantik. Tapi cantik waktu kita duduk sorang-sorang tu baru dapat ikhlas. Ni baru buat ni semata kerana Allah. Habis tak usah duk ambil gambar pula Facebook pula. Inilah pakaian aku sembahyang bangun qiyamul lail sorang-sorang. Dah kita dah bila nak qiyamul lail ni kenalah pakai cantik-cantik. Bukan dalam Facebook pula. Tapi itu nama dia sum'ah. Nak cerita kau. Macam kita ni. Allah salli ala si Muhammad. Salli si Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia apa ni, ada tempat sembahyang dia. Lalu subhanallah dia bila muslimat ni pergi rumah Al-Auza'i tu, dia pergi duduk sembang dengan isteri Al-Auza'i tu. Lepas tu dia tak tangan dia lagu mana. Kata basah. Basah kat tempat jadah tu. Lalu dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Awaklah hang ni teruk sangat. Hang ni tak berhati-hati suruh dengan budak-budak ni sampai dia kencing tempat ni, Masjid Syekh ni. Dia panggil tempat Masjid Syekh ni tempat sujud. Tempat Syekh duduk buat ibadat. Salli ala sayyidina. Lalu apa isteri Al-Auza'i kata? Dia kata, kamu tak betul. Sebenarnya ini berlaku pada setiap malam kesan daripada air mata Syekh waktu dia sujud. Yang kawan tu main serbu aja. Apa orang ni tak jaga betul budak-budak duk main kencing tempat mayat Syekh, main serbu aja. Kan dia tanya dulu. Dia kata ni tempat ni ayat mata Syekh duk menangis. Tiap malam bangkit teriak, tiap malam teriak. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, belajar teriak. Nabi kata kalau sehingga saya nak makan kata kalau tak mampu nak teriak, paksa diri berlakon teriak. Bila lah teriaklah sembahyang, jawab mai. Tu waktu sembahyang tarawih kata ni. Panggil tu imam jemputan mai tarawih kat sini. Dia kata tuan-tuan, bukan qiyamul lail. Kita ni nak sembahyang sunat taubat. Menangislah tuan-tuan, menangis. Kenang dosa-dosa kita, keluarkan air mata kita ni. Tu imam tu kata. Dia pun bacalah mendayu-dayu lah. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim. Dia nangis. Kawan kita sebelah lagi teruk lagi. Yang kita ada sebelah ni. Apa teruk banyak dosa depan ni menangis. Dosa banyak sangat tu, banyak teruk sangat. Tengok aku tak teriak pun. Allah Rabbi. Kalau tuan-tuan keluar je air mata tu, ambil sapu lumuk seluruh muka. Sebab air mata yang keluar kerana takutkan dosa dan takutkan Allah ni, dia tak akan disambak oleh api neraka. Kita ni hati lagi lembut, lagi mudah menangis.
Tapi pasal apa tak boleh menangis? Pasal hati keras. Hati keras. Hati keras pasal apa? Dosa banyak, cakap banyak, makan banyak. Semua menyebabkan hati keras. Salat Muhammad. Tuan-tuan, bahkan qiyamul lail ini tuan-tuan, dia patut dididik semenjak kita kecil-kecil lagi. Ibrahim bin Syamas berkata, aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal menghidupkan malamnya ketika dia masih kecil. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, salat Jumaat, waktu usia, dia sembahyang 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia dah uzur, dia dah tua dah, tinggal 150 rakaat. Itu pun banyak sangat dah. Abu Zaid Al-Mu'ani berkata, Sufyan Al-Thawri jika telah sampai waktu pagi, dia akan melunjurkan kakinya menghadap tembok dan meletakkan kepalanya di bawah supaya darah boleh berjalan seperti biasa kerana dia berqiyamul lail sepanjang malam. Buat macam mana? Lonjok kaki tu, lepas tu tunduk kepala pergi kat lutut tu. Pasal apa? Lenguh berdiri sepanjang malam. Waktu berdiri dia bukan sedang apa. Jadi tuan-tuan, salat Allah Muhammad, itulah kisah-kisah sikit yang kita boleh petik. Cumanya nak buat bagi banyak macam depa tak kot. Tapi paling tidak didik dan ajaklah diri walaupun hanya 2 rakaat. Start esok saya nak minta. Start esok. Kita ni untung ni, Rejab tahun ni subuh masuk lambat sangat. Bila subuh masuk lambat sangat, tuan-tuan bangkit pukul 6 pun dan lagi. Untuk paling tidak 2 rakaat sembahyang. Kalau tak bangkit juga 2 rakaat sembahyang tu teruk tak ada dah dah. Orang matang tinggi sini. Tukar D terus dah. 2 rakaat je. Rakaat pertama baca Fatihah, lepas tu baca Qul ya al-kafirun, rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul a'udzu birabbil huwallahu ahad. Dah cukup. Sekali angkat tangan baca doa sikit. Allahu Akbar, masuk subuh. Lepas tu bangkit 2 rakaat mayang qabla subuh, lepas tu mayang subuh berjemaah apa sebagainya. Tuan-tuan sekalian semua, cuma nak minta satu tu je. Cerita panjang-panjang tak maulah malam ni, nak cerita yang tu saja. Apa dia? Nak ajak tuan-tuan kita mula pada esok ni start kita sembahyang tahajud. Orang yang bangun sembahyang tahajud ni tuan-tuan wajahnya berseri. Saya sebab tuan-tuan tak payah duk tonyahlah bedak-bedak apa ke apa. Kuku putih kan dulu tak ada dah kuku putih lah ni. Dulu lah. Muslimat tuan. Tak payah. Allah bagi seri muka. Sedap pula punya seri muka tu. Allah bagi seri muka dia. Muka cahaya. Manis. Bukan cahaya tu maksud tutup lampu cerah tu torchlight. Dia Allah bagi seri nak cerita. Tak nak cerita. Nombor 2, sihat. Tubuh badan sihat. Mengubat penyakit dengan qiyamul lail. Sakit, lagi qiyamul lail. Sakit, lagi qiyamul lail. Ada seorang tu dia kena penyakit berat. Seorang makcik. Dia sembuh penyakit dia. Orang tanya apa? Nabi sebut menyembuh. Bangun tahajud, dapat Saudara Allah Muhammad menghindarkan diri daripada penyakit. Maka start pada tu dia kata dia mulai tiap-tiap malam dan sungguh bagaimana yang Nabi kata penyakit dia sembuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi tahajud apa ni? Waktu makbul segala doa. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia dengan maksud Allah hampir kepada hamba dia. Bila? Sulus min akhirul lail. Sepertiga daripada akhir malam. Allah kata, kat malaikat man yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa padaku, aku nak makbulkan doa dia. Minta apa Allah makbul tu. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Ada tak hamba-hamba aku nak minta apa-apa, dia ada hajat apa-apa, aku nak bagi kat dia. Dia minta, aku nak bagi kat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Bila? Sepertiga akhir malam. Dan yang paling istimewa sekali, orang yang rajin makit tahajud ni, nanti dia ada peluang untuk masuk syurga tanpa hisap. Waktu semua duduk jatuh melutut, takut. Bangun orang ni. Siapa orang nak bangun ni? Bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Siapa kena bangun ni? Orang-orang yang merenggangkan tempat tidur, merenggangkan rusuk dia pada tempat tidur dia waktu orang lain sedang tidur, bangun berdoa minta pada Allah dengan takut dan suAllah, dan orang yang menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada dia. Orang ni bangun buat apa ni? Rasulullah Muhammad bawa orang ni masuk pintu syurga sebelah kanan. Dan orang yang bangun berqiyam mulai pada malam hari, dia dapat satu title di sisi Allah, kedudukan yang istimewa di sisi Allah, nama maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Siapa orang ni? Orang yang Allah Subhanahu fatahajjal wa minal laili fatahajjal nafilatan. Orang yang pada sebagian malamnya dia bangun untuk bangun bertahajud. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita doa pada Allah, apa yang nak saya sampaikan pada persediaan kita untuk pergi bekal kita ke akhirat nanti ialah untuk kita memperbanyakkan ibadat, dan banyak ibadat itu dengan maksud bukan sekadar yang wajib, kita nak juga perbanyakkan yang sunat, dan di antara salah satu dah kemuliaan ibadat ialah kita bangun bertahajud. InsyaAllah mula pagi esok ni, siap-siap start pagi esok, tak mau tinggal dah sampai bila-bila, sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Allah mudah-mudahan jadi manfaat kepada saya ni, kepada kita semua. InsyaAllah saya ucap terima kasih juga kepada pihak Yadim yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni, ceramah kita pada malam ni. Dan lagi dekat di luar sana tuan-tuan ada saya buat satu jualan buku ni. Doa tu semua doa jauh musibah. Doa jauh musibah, doa banyak semua, ada 12 doa termasuk dengan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi. Jadi tuan-tuan amalkan setiap hari lepas subuh dan juga lepas maghrib. Nah, insya-Allah biiznillah. Kita ni selain pada kita ni ikhtiar vaksin, tak mau wabak kena kat kita, pakai mask dan apa semua, kita lupa ada satu benda yang sangat kuat yang Nabi ajak kat kita, nama dia doa. Jadi saya susun doa tu elok dah. Tuan-tuan lagi dapatkan dekat luar sana. 3 buku tu RM50 nya. 3 buku RM50. Tuan-tuan kira-kira lah lagu-lagu mana. Kalau beli 1 buku RM19. 3 buku RM50 saja. Kemudian salih somat tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, dekat belakang buku tu ada nombor telefon. Tuan-tuan mesej kat nombor tu. Tuan kata saya beli buku ni di ni, tolong bagi nombor akaun, saya transfer sajalah. Boleh juga insya-Allah. Ambil dulu, lepas tu transfer kemudian pun tak apa. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi dalam masa ketika. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.